Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabir Amjad bin Zamri. Nama matrik saya 10 DTP20F 1030 dari kelas DTP2A. Saya dari Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Saya akan memulakan pembentangan dengan memberi pengenalan berkenaan rokok elektronik ataupun vape. Okey, sebelum itu, pada tanggal 21 Disember 2015, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa rokok elektronik ataupun vape ini telah diharamkan untuk umat Islam di atas beberapa faktor. Terus ke pengenalan rokok elektronik dan vape. Okey, rokok elektronik atau vape menggunakan penguapan berkuasa bakteri untuk menghasilkan suatu aerosol daripada cecair yang berperisa khas yang disedut penggunanya untuk menggantikan rokok tanpa membakar sebarang tembakau. Okey, cecair khas ini biasanya diperbuat daripada nikotin, propilena, glikol, gliserin dan bahan berperisa. Pada masa kini, mereka menggunakan lebih banyak rokok elektronik berbanding dengan rokok tembakau. Hal ini kerana mereka menjangkakan bahawa rokok elektronik lebih selamat daripada menghisap rokok tembakau. Okey. Kesan jangka panjang penggunaan rokok jenis ini terhadap kesihatan manusia dengan sendiri tidaklah diketahui. Perkataan vape adalah berasal daripada perkataan siang bahasa Inggeris iaitu vaporizer, iaitu alat digunakan untuk menghisap ganja, tembakau dan campuran rokok lain. Kamus Oxford menambah vape sebagai kata nama baru dalam kamusnya pada Ogos 2014. Sebelum saya serahkan pembentangan ini kepada Alif, saya ingin menunjukkan dua contoh rokok elektronik ataupun vape. Okay, ini dua contohnya. Pada zaman kini, mereka sering mengambil rokok elektronik ini dan ada yang setengah orang yang mengambilnya untuk mereka berhenti daripada menghisap rokok tembakau. Mereka beranggapan bahawa rokok elektronik lebih selamat digunakan berbanding dengan rokok tembakau. Okey, setakat itu saja saya punya pembentangan. Saya serahkan kepada Alif untuk bentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Ahmad bin Jamaluddin. Nombor matrik 10 DTP 20F 1007. Saya akan memberitahu mengapa rokok elektronik diciptakan. Rokok elektronik sebagai pengganti rokok bertujuan berhenti merokok. Kajian bandingan di antara penggunaan rokok elektronik, NRT dan placebo menunjukkan tiada perbezaan signifikan di dalam kejayaan untuk berhenti merokok. Tambahan pula, mereka yang menggunakan rokok elektronik menunjukkan kesukaran mereka untuk menghentikan tabiat merokok akibat kebergantungan kepada nikotin. Laporan oleh Public Health England PHE yang menyatakan rokok elektronik adalah 95% lebih selamat berbanding rokok tembakau telah dikritik hebat kerana ianya berdasarkan beberapa kajian dan mempunyai berbagai kelemahan serta penlibatan penajakan oleh syarikat tembakau McKee 2015. Tambahan pula, majoriti pengguna rokok elektronik yang masih merokok, dua user dikuatiri tidak akan mengurangkan risiko kematian. Risiko jangka panjang rokok elektronik masih tidak diketahui dan langkah pengawalan serta pemantauan adalah perlu apabila ianya tidak diharamkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Iqmal bin Khairul Sazi. Nombor matrik saya 10 DTP20F1010. Okay. Saya dari kelas DTP2A dan saya dari Politeknik Seberang Perai. Saya akan menerangkan serta menguraikan tentang dua kesan dan contoh mengapa rokok elektrik atau vape itu diharamkan. Okey, yang pertama ialah ia dapat memudaratkan
agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Okey. Seperti yang kita maklum di dalam peranan syariah Islamiah menggariskan tentang 6 perkara, dan yang pertama adalah untuk memelihara agama, dan yang kedua adalah memelihara maruah, dan yang ketiga ialah memelihara nyawa, dan yang keempat adalah memelihara akal, dan yang kelima adalah memelihara keturunan, dan yang terakhir ialah memelihara harta. Okey, contohnya bagi segi harta, pembaziran yang berlaku adalah berlaku pada alat ketika kita membeli, iaitu alat vape itu sendiri dan cecairnya yang boleh mencecah harga ratusan ringgit. Okey, seterusnya ialah ia boleh menyebabkan berlakunya kemalangan serta berlakunya kehilangan nyawa. Hal ini adalah kerana ia dapat vape dan rokok elektrik ini dapat membawa kepada ketagihan dan menghayalkan. Okey. Hal ini bahaya apabila seseorang itu memandu kenderaan, dan ia boleh menyebabkan kemalangan dan boleh menghilangkan nyawa sendiri atau nyawa orang lain. Okey, untuk kesan yang kedua ialah ia dapat memudaratkan kesihatan, iaitu rokok elektrik dan vape ini mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin, cecair tulen, propilin glikol dan alkohol. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu di dalam bahaya kebinasaan. Okey. Hal ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita supaya memudaratkan diri kita sendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan prinsip syariah, iaitu yang pertama ialah mendahulukan aulawiyat serta mengelakkan kemudaratan. Okey, contohnya perkembangan ilmu sains yang telah membantu urusan manusia seperti telefon bimbit dan komputer. Okey, namun sekiranya ciptaan terbaru seperti rokok elektrik dan vape ini lebih mendatangkan kemudaratan kepada manusia adalah tidak dibenarkan dalam agama Islam. Okey. Hal ini adalah kerana ingin mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan adalah sangat diutamakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazrul Najman bin Muhammad Nazri. Nombor matrik saya 10 DTP 20F1036 daripada kelas DTP 2A. Saya membuat bahagian rumusan. Islam mengajar kita untuk sentiasa bersih, mengajar kita perkara yang sihat agar umatnya mampu untuk melakukan ibadah dalam keadaan sihat dan sempurna. Juga Islam menolak perkara-perkara yang memberi kesan negatif kepada kita, perkara yang buruk dan menjejaskan kesihatan kita dan orang lain. Jadi, seperti yang kita tahu, rokok elektronik kebanyakan digunakan oleh golongan muda dan dewasa. Kebanyakan adalah daripada golongan muda. Jadi, daripada mereka terdapat pelbagai alasan yang mereka gunakan untuk menghisap rokok elektronik. Kebanyakan daripada penghisap rokok tega. Jadi, di antaranya adalah dengan alasan untuk menghentikan tabiat merokok mereka dengan menghisap rokok elektronik. Matlamat tidak menghalalkan cara di mana cara mereka tetaplah salah dan membahayakan kesihatan. Membahayakan kesihatan adalah haram dalam Islam. Ini dibuktikan dengan ayat yang di mana surah Al-Baqarah ayat 195
dan janganlah kamu sengaja mencampurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Di mana merujuk janganlah kita memberi benda yang baik, benda yang buruk kepada diri kita, memberi kesan negatif. Tidak dengan itu, ayat ni disokong dengan bukti saintifik di mana rokok elektronik adalah haram kerana kandungannya yang mempunyai bahan yang menyebabkan kanser, sebagai contoh nikel dan lead, dan 65 bahan penyebab kanser lagi telah dibuktikan di dalam rokok elektronik. Okey, akhir sekali, pada pandangan saya, kita sebagai umat Islam haruslah peka terhadap apa yang kita ambil, dan kesedaran kita terhadap kesihatan perlulah diketahui ramai, kerana masih ada yang tidak tahu hukum dan kesannya kepada kesihatan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah tahu halal dan haram dan mampu berfikir secara rasional. Sebab atas pengambilan kita di dalam kehidupan seharian, agar kita diredai Allah. Secara ringkasnya, pendedahan ini, masyarakat tidak akan mengambil mudah hal ini, dengan harapan untuk melahirkan umat Islam yang berkualiti dari aspek rohani dan jasmani, dengan harapan kita boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Sekian daripada saya. Terima kasih.